Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kumpulan 4 akan membentangkan mengenai isu semasa yang membincangkan mengenai rakyat Malaysia yang terkesan dengan pandemik COVID-19 yang sedang melanda seluruh Malaysia serta serata dunia. Pertama kali, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Nur Syazanani binti Amran, I18303398. Seterusnya, ahli-ahli saya adalah Nazirul Aiman binti Talha. Yang kedua, Imir Najmi Syakiri binti Muhammad Nizam. Yang ketiga, Jamilatul Izzati binti Jamaluddin. Yang keempat, Nur Aisyah binti Abdul Halimi. Yang kelima, Nurul Ain Syafiqah binti Muhammad Syahril. Yang keenam, Khairul Bariyah binti Nur Hashim. Yang ketujuh dan yang terakhir ialah Siti Nur Syairah binti Jufri Zaidi. Okey. Baiklah, saya akan teruskan pembentangan kumpulan ini mengenai rakyat yang terkesan dengan pandemik COVID-19 yang sedang kembali mengganas di Malaysia. Menurut Kereta Akhbar yang bertajuk yang ditulis oleh Faizal Muda yang bertajuk giginya seorang pakcik bernama Lajah mengejar bos Polis Mary untuk mendapatkan bantuan bekalan makanan. Pakcik ini sanggup mengejar bos Polis Mary demi mendapatkan bantuan makanan untuk penduduk di kampungnya, iaitu Kampung Hola. Menurutnya terdapat 27 buah rumah yang tidak mendapat bekalan makanan. Ini demikian kerana di kampung mereka tidak mempunyai kemudahan jambatan untuk ke jambatan yang menghubungkan jalan ke Tanah Besar sempurna. Jadi Pakcik Lajah ni telah berjaya mendapatkan bantuan makanan dari pihak NGO yang diiringi oleh pihak Polis Mary dan juga Esko. Sekian itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairul Bariyah binti Nur Hashim, nombor metrik I18303386. Okey, seterusnya saya akan teruskan dengan slide ulasan artikel. Okey, berdasarkan daripada artikel tersebut, Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB atau diperketatkan PKPD telah menyebabkan ramai terjejas dengan situasi tersebut kerana rakyat terpaksa bekerja dari rumah sahaja dan para pelajar pula perlu mengikuti pembelajaran masing-masing hanya dalam talian. Okey, situasi ini menyebabkan rakyat buntu dan rusing kerana PKP ni bermula sejak awal bulan Mac lagi dan berterusan selama beberapa bulan sehingga menyebabkan kesemua umat Islam terpaksa menyambut puasa dan raya di rumah kediaman masing-masing. Jadinya rakyat sangat terjejas dengan pandemik COVID. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imir Najmi Syakirin bin Muhammad Nizam, nombor metrik I19304147. Teruskan dengan slide yang seterusnya, ulasan artikel. Berdasarkan artikel Sinar Harian yang ditulis pada 26 Oktober 2020, rakyat Sabah hari ini sedang menjalani hari-hari suram berikutan wabak COVID-19 yang sedang menyerang segenap negeri siang dan malam. Dengan kes positif negeri tertinggi dicatatkan, rakyat Sabah terpaksa akur dengan keputusan kerajaan untuk melaksanakan PKPB di seluruh negeri serta PKPD di kawasan-kawasan tertentu. Bagi mereka yang tinggal di kawasan bandar atau kampung darat, mungkin PKPB atau PKPD tidaklah begitu mencabar kerana bantuan tersedia dengan mudah. Namun kesenangan itu tidak mampu dirasai oleh masyarakat kaum bajau laut yang mendiami kampung-kampung air di sekitar perairan Sabah kerana di sekitar kampung perairan Sabah terlalu jauh dengan darat. Yang kita tahu darat banyak bantuan bekalan makanan dan lain-lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Ain Syafiqah binti Muhammad Syahril, I18303380. Saya akan meneruskan pembentangan dengan ulasan artikel dari segi sumber bantuan lain. Daripada viralnya kisah Pakcik Lajah yang mengejar Polis Marine untuk mendapatkan bantuan bagi komunitinya, maka banyak lagi NGO yang ingin menghulurkan bantuan dan ada yang sanggup turun sendiri ke perkampungan susah tersebut. Antaranya ialah badan bukan kerajaan NGO yang disertai oleh seorang selebriti iaitu Ardel Ariana.
Mereka sanggup turun ke perkampungan yang terjejas seperti Kampung Hola dan perkampungan yang lain untuk menjadikan misi bantuan kemanusiaan, antaranya di Semporna dan Tawau Sabah. Dengan perkongsiannya melalui akaun Instagram, ramai rakyat yang bersimpati dan meluahkan kesayuan hati apabila melihat kesanggupan penduduk menaiki sampan untuk beratur mendapatkan bantuan. Ramai yang ingin bersama-sama menghulurkan bantuan untuk penduduk yang terjejas dan memerlukan bantuan di Sabah. Menurut Ardel juga, mereka yang ingin menyumbang boleh salur ke akaun Yayasan Dana Kebajikan Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazirul Aiman bernombor matrik I192038661. Jadi pada bahagian saya akan menerangkan cara bagaimana sebagai seorang masyarakat untuk menangani kemiskinan. Jadi kemiskinan bukanlah satu perkara yang baru. Ianya merupakan perkara yang telah berlaku sejak zaman dahulu lagi. Jadi ada dua cara yang kita boleh lakukan untuk kita menangani kemiskinan dan mengurangkan jumlah kemiskinan ataupun kadar kemiskinan di negara kita. Yang pertama, kita menghulurkan bantuan secara terus, iaitu kita memberi bantuan secara terus. Kita tidak perlu melalui apa-apa NGO atau badan swasta. Kita memberi daripada diri sendiri kita, daripada kita ke dia. Dan kedua adalah melalui badan-badan swasta atau NGO. Seperti kita mengeluarkan wang kita atau apapun kita ada, kita bagi kepada badan swasta tersebut dan mereka akan mengakhirkannya kepada golongan miskin. Jadi dengan cara ini kita dapat mengurangkan kadar kemiskinan di negara kita. Marilah sama-sama kita menghulurkan bantuan kepada mereka yang memerlukan. Nama saya Nur Aisyah binti Abdul Halimi, nombor matrik I183033372. Seterusnya adalah cara mengatasi kemiskinan yang dilakukan oleh kerajaan. Di mana pihak kerajaan telah mengarahkan polis marin untuk meronda dan memberi bantuan kepada penduduk masyarakat Banjau, Laut Palau, Semporna di Sabah. Tambahan lagi, bantuan pihak kerajaan yang lain adalah antaranya bantuan secara hidup yang berbentuk kewangan yang ditujukan kepada beberapa kategori. Seterusnya, kerajaan juga ada menyediakan bantuan prihatin nasional di mana bantuan ini adalah kepada golongan B40 dan M40 mengikut kadar pendapatan seseorang itu. Jadi bantuan ini bertujuan untuk meringankan beban rakyat akibat pandemik COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Syairah binti Jufri Zaidi bernama matrik I1810298. Jadi untuk hari ini saya akan menceritakan serba sedikit cara menangani ataupun membantu golongan miskin dari sudut pertubuhan bukan kerajaan iaitu NGO. Yang pertama adalah mungkin pihak NGO boleh mengumpul dana dengan menguar-uarkan kepada orang ramai untuk membantu memberikan sumbangan. Yang kedua ataupun mungkin boleh melakukan jualan amal ataupun apa-apa aktiviti yang memperoleh hasil pulangan wang supaya wang tersebut kita boleh gunakan untuk membeli barang keperluan golongan tersebut. Yang ketiga, yang keempat ni saya sekalikan di mana mungkin pihak kerajaan dan pihak NGO boleh bekerjasama dalam memberi bantuan kepada golongan tersebut. Mungkin pihak NGO boleh menjadi sukarelawan ataupun pihak NGO dan kerajaan bekerjasama dalam menganjurkan kempen dalam memberi kesedaran kepada orang ramai bahawa golongan ini perlu dibantu dan diberi perhatian. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jamilatul Izzati binti Jamaluddin. Nombor matrik I183033364. Jadi saya akan teruskan dengan slide yang terakhir iaitu kesimpulan. Bantuan dan kerjasama daripada pelbagai pihak, bukan sahaja kerajaan, malah pihak-pihak NGO dan masyarakat yang lain dalam menyelesaikan isu kekurangan sumber makanan yang telah dihadapi oleh penduduk Bajau, Laut Palau di Semporna Sabah menunjukkan betapa tingginya sikap keprihatinan yang ada pada diri setiap masyarakat di Malaysia ini. Oleh itu, nilai-nilai seperti inilah yang harus ditanam dalam diri setiap masyarakat supaya dapat menjadi contoh yang terbaik untuk generasi yang akan datang. Sekian, terima kasih.